Islamic Relief. Anda sedang mendengarkan Warna Pagi IKIM bersama Kampian dan juga Hazwan pada waktu ini. Salam Jumaat, salam muhibah untuk semua. Dah 8.32 minit pagi. Dan seperti yang kita janjikan tadi, kita teruskan lagi perkongsian Warna Pagi ataupun pengisian Warna Pagi menerusi rancangan Minda Islam untuk hari ini. Ya. Dan Alhamdulillah sementara Hazwan sebutkan tadi, maafkan saya, yang mana kita nak bawakan hari ini sebut tentang muhibah tu kan. Itulah indahnya negara kita Malaysia, di mana kita dalam berbilang bangsa, kaum, agama, kita dapat hidup aman damai dalam masyarakat majmuk kita. Dan hari ini yang menariknya kita nak bincangkan tentang perkongsian tajuk kemurnian Islam dalam masyarakat majmuk. Ya, betul. Dan kita akan bersama dengan Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS yang juga merupakan ahli lembaga pengarah IKIM, iaitu yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Taufik Yap Yun Hin pagi ini. Ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Pian? Apa khabar Hazwan? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Dato' yang sudi bersama kita pagi ni untuk Minda Islam. Dan juga sebenarnya dah lama kita tak berhubung Prof. Lama juga tu. Kan? Walaupun mungkin sebab Prof juga salah seorang daripada ahli lembaga pengarah IKIM. Kadang-kadang ada mesyuarat di sini tapi juga kita tak nampak. Kan? Tak sempat jumpa. Tapi Alhamdulillah hari ni terima kasih Prof sudi bersama sahabat pendengar. Studio tu juga. Ya kah? Sekarang tak boleh. Sekarang DJ je yang boleh masuk studio. Baik Prof, terima kasih bersama kita pagi ini. Dan juga sahabat-sahabat yang mendengar di radio dan juga yang sedang menonton di Facebook Live kita, mungkin nak dengarkan perkongsian menarik. Kita nak belajar tentang macam mana kita boleh hidup aman damai dalam masyarakat majmuk. Mungkin awal ni kita boleh gambarkan macam mana agaknya keadaan kita yang sepatutnya kita raikan kepelbagaian kita di dalam negara kita ni sebagai mukadimah. Prof, silakan. Silakan Prof. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang diberikan untuk kita berkongsi, dan tajuk kali ini memang cukup sesuai dengan suasana di Malaysia, iaitu kita hidup dalam keadaan yang masyarakat majmuk. Dan di samping itu juga kita khususnya di Malaysia ini, kemajmukan itu kita sangat besar, kepelbagaian kita itu banyak. Termasuklah kita terdiri daripada bangsa, kaum dan keturunan yang berbagai. Dalam satu bangsa pun di dalam dia ada berbagai kaum yang ramai sekali. Etnik pun besar. Hampir 40-50 etnik yang ada di Malaysia ini sahaja. Kita lihat di Sabah itu sendiri pun etniknya sangat besar, sampai 40, lebih daripada 40. Kepelbagaian manusia ini meliputi keberbagian dari segi agama dan kepercayaan, budaya yang begitu unik sekali. Setiap satu unit bangsa keturunan itu mempunyai budaya yang sangat berbeza, bahasa yang tersendiri. Betul. Kemudian kalau kita nak cakap pasal makanan itu kan, Malaysia ini penuh dengan keperbagaian makanan. Dan kita pun bersyukur. Kalau kita nak pergi restoran sekarang, kurangkanlah kita masak sendiri. Masak kat rumah lah ya. Makanan itu berbagai jenis. Cara masak berbeza. Kita nak makan pun cara makan kita berbeza. Rasa pun berbagai. Sebab itulah kita ni dikatakan sebagai syurga dunia dari segi makanan tu. Dan sebenarnya hakikat kejadian manusia itu memang tersebut di dalam Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah mencipta kamu dari laki-laki dan perempuan. Ada di situ dah berbeza dah. Manusia itu berbeza dari sudut lelaki dan perempuan. Dan kemudian kami jadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak. Hakikat inilah yang kita kena tahu, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memang mencipta kita berbagai bangsa dan berbagai puak. Lain-lain. Allah tak jadikan kita sama. Hakikat inilah yang mesti kita terima sebagai seorang manusia.
supaya kamu berkenal-kenalan. Itulah matlamat Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita keperbagaian itu. Supaya kita kenal mengenal, supaya kita beramah mesra, supaya kita mengasihi di antara satu sama lain, di sesama manusia ini. Dan Allah juga menyatakan bahawa sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang takwanya di antara kamu dan bukan keturunan ataupun bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Di sinikah kita melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, hakikatnya kejadian manusia ini kita adalah berbeza. Berbezanya supaya kita bukan untuk berlawan, untuk bergaduh, tetapi berbezanya supaya kita ada variasi dalam pergaulan kita, dalam pengenalan kita, dalam beramas mesra sesama manusia itu sendiri. Dan dalam satu ayat Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 22, di antara tanda-tanda membuktikan kekuasaannya ialah dan kebijaksanaannya ialah kejadian langit dan bumi dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Ini dua ini yang membezakan manusia itu sendiri. Yang Allah sebut itu bahasa yang berbeza pertama, dan kedua ialah warna kulit yang kita berbeza. Warna kulit yang berbeza itu bukan untuk kita mendiskriminasi antara satu yang berwarna cerah dengan yang berwarna gelap. Tidak. Itu memang kuasa Allah, itu memang kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah bandingkan, analogikan seumpama penciptaan manusia yang berbagai itu seumpamanya kejadian langit dan bumi yang kita lihat itu sangat-sangat besar, hikmah sangat-sangat besar penciptaan Allah itu sendiri. Sebab itulah manusia itu tidaklah boleh mencerca, mencela, memburukkan hanya kerana perbezaan yang wujud, yang mana perbezaan itu pun adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat yang perlu kita. Di Malaysia ini kalau kita lihat, jelas kita mempunyai penduduk yang berbilang kaum, yang sangat majmuk, 60%, 65% begitu adalah keturunan Melayu, kemudian Cina, kita dalam lingkungan 20%, India, kemudian pelbagai pribumi lagi yang ada di Malaysia ini sendiri. Dan Allah juga menyebut dalam satu firman-Nya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik. Maknanya sekiranya kita ini berbeza. Memang hakikat kita berbeza. Tetapi Allah tidak menghalang kita untuk berbuat baik sesama kita. Yang Allah larang ialah apa? Janganlah sekali kamu membenci sesuatu kaum. Yang mana mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, kerana adil itu dekat dengan takwa. Ini yang Allah larang. Allah minta kita beramah mesra, berkasih sayang. Tetapi dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-8, Allah melarang untuk kita membenci satu-satu kaum hanya kerana kita ada perbezaan. Dan Islam itu datang untuk menyatukan semua manusia. Sebenarnya sebelum Islam itu, sebelum Islam, mana manusia itu bila berbagai, mereka sangat fanatik kepada bangsa mereka sendiri. Sangat fanatik. Sehingga kan mereka menafikan hak orang yang lain, yang bukan sebangsa mereka, bukan seketurunan mereka. Mereka berlaku tidak adil kepada manusia yang berbeza dengan mereka. Sedangkan datangnya Islam itu membawa rahmat ke seluruh alam sekali. Apatah lagi kalau kita diminta untuk bersikap baik dengan makhluk Allah, manusia itu sebaik-baik ciptaan Allah lagi memerlukan kasih sayang, memerlukan kita untuk bersifat rahmah kepada mereka. Malah bagaimana kita ingin menjadi manusia yang baik, dalam surah Ali Imran kita diminta untuk menjadi sebaik-baik manusia. Kerana sebaik-baik umat itu dilahirkan ialah umat manusia. Kamu ini
Allah sebut dalam Quran surah Ali Imran 110, dia kata orang Islam itu, kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan umat manusia. Kamu menyuruh segala yang baik, yakni yang ma'ruf, dan melarang daripada segala perkara yang salah atau buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sebahagian mukadimah yang kita boleh nampak bahawa hakikatnya Islam itu sebenarnya menyuruh kita berbuat baik sesama manusia dan bersifat rahmah kepada seluruh alam itu sendiri. Menarik. Terbaik perkongsian Prof pagi ini berkaitan dengan masyarakat majmuk di negara kita dan macam mana Islam mengajar kita supaya meraihkan dan menghormati jugalah satu sama lain. Sedangkan macam Prof sebutkan tadi, cantik bila kepelbagaian, perbezaan tu juga adalah satu kurniaan dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat saling kenal mengenal satu sama lain. Dan kejap lagi insya-Allah untuk round kedua kita nak belajar jugalah Prof daripada contoh macam mana yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila terbentuknya negara ataupun Madinah itu sendiri, bagaimana dalam kepelbagaian masyarakat, kabilah, kaum dan sebagainya dapat baginda satukan, saling hormat menghormati dan juga dengan jayanya lah kan. Jadi kita nak belajar kejap lagi, dan di samping tu sahabat-sahabat kita yang mendengar dan menonton pagi ni, jangan lupa share, ajak kawan-kawan lain dengar bersama perkongsian Prof Dato' Dr. Taufiq Yap pada pagi ini untuk Minda Islam. Ya, bukan saja dengar tapi anda juga boleh ajukan soalan dan juga perkongsian anda untuk Minda Islam pagi ini di Facebook Live kami IKIM FM ataupun di WhatsApp kami 0112900404 ya. Prof, kita berehat kejap, kita akan kembali kejap lagi insya-Allah ya. Baik, jumpa lagi dan terus bersama kami di Warna Pagi. IKIM, inspirasi info dia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kalau cerita bab makan, orang kita memang laju. Sebut je ayam, semua ayam dia nak sapu. Cuk, bukan nak merapu, tapi hidup kita boleh jadi haru biru kalau sumber makanan keluarga kita tak ambil tahu. Peliharalah diri, peliharalah kalbu. Yakini sembelihannya
pilihlah ayam ladangku. Nak tahu promosi ladangku? Layarilah ikib.ladangku.my sekarang. Ladangku. Yakini sembelihannya. Mahu tahu rahsia untuk cergas sentiasa, senyuman ceria, riang sepanjang masa, minuman lazat, sungguh nikmat. Abah mahukanlah susu kambing kakak, pun mahukanlah susu kambing adik, mahukanlah susu kambing ibu. Tahu kegemaran kami semua, las susu kambing. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk bukakan pintu taubat untuk kami ya Allah. Kami sesungguhnya tidak mampu membuat kebaikan. Kami tidak mampu untuk berhenti daripada buat dosa kecuali mendapat taufik dan juga hidayah daripada-Mu ya Allah. Rupanya Allah melihat apa yang terlintas dalam hati kita. Allah bukan lihat apa yang kita lafazkan. Itu kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat zahir kamu, rupa paras kamu, apa yang kamu lafaz dan sebagainya. Tetapi apa yang Allah lihat adalah hati kamu ketika kamu melafazkan istighfar tersebut. Subhanallah. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Johor Bahru 106.2. Terima kasih untuk anda pada waktu ini yang masih lagi mendengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Berteman kami dan juga Hazwan untuk waktu ini dah 8.48 minit pagi. Kita masih lagi bersama menerusi slot Minda Islam membawakan tajuk Kemurnian Islam dalam Masyarakat Majmuk yang anda juga boleh tonton secara live di Facebook IKIM FM. Kita bawa kepada anda iaitu bersama kita pagi ini iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Taufik Yap Yun Hin pagi ini ya. Ya, dan kita nak sambung pusingan kedua Prof ya untuk Minda Islam hari ini. Macam mana agaknya kalau kita imbau sirah, kita lihat macam mana di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraihkan sesiapa sahaja yang bersama baginda. Tambah lagi dalam kita ceritakan hari ini apa kemurnian dalam masyarakat majmuk ni, Prof. Silakan, Prof. Alhamdulillah. Kita lihat negara Madinah yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah negara yang majmuk sebenarnya. Dia bukan terdiri pada bangsa Arab semata-mata, tetapi mempunyai pelbagai kabilah, malah agama yang berbeza-beza. Kalau kita lihat kepada pesan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik. Kemudian dalam surah Al-Qalam ayat keempat, dan bahawa sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Malah Nabi sendiri pun bersabda yang bermaksud sesungguhnya aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Inilah yang kita lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meminta supaya menjadikan diri Rasulullah itu menjadi contoh yang terbaik. Dan apa yang telah dibuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat dua kelompok yang sangat besar iaitu Aus dan juga Khazraj. Mereka adalah dua kabilah yang mana sentiasa bersengketa sesama mereka, sentiasa bertempur dalam peperangan. Tetapi apabila hadirnya cahaya Islam ke Madinah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dapat mendamaikan kedua-dua kelompok ini. Ingat, ini adalah salah satu kejadian yang mana Nabi dapat mendamaikan dua kabilah, dua keturunan yang mana mereka sentiasa bergaduh, tetapi kedatangan Nabi mereka dapat bersatu. Kemudian begitu juga dalam proses hijrah itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa bersama golongan yang dinamakan Muhajirin, rombongan dia. Yang Muhajirin dari Makkah dibawa ke Ansar. Orang Ansar ialah orang tempatan di Madinah.
mereka dapat dipersaudarakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Prof. Prof. Ada sedikit gangguan talian kat situ, Prof. Mungkin kita boleh. Okey. Okey. Sebentar, Prof ya. Berjelas tak? Okey, kita ada sedikit gangguan tapi insyaAllah boleh, Prof boleh teruskan. Kita cuba atasi sebaik mungkin, insyaAllah. Silakan, Prof. Silakan, Prof. Kemudian perkara yang awal-awal, selain daripada menyatukan kedua-dua kelompok ini, iaitu kelompok yang tergaduh dan Ansar. Ya, satu ialah kelompok Aus dan Khazraj itu, kemudian Ansar dan Muhajirin. Kemudian di samping itu, Nabi juga telah mengadakan perjanjian dengan golongan Yahudi juga sebenarnya, yang bukan Islam. Antara intipati perjanjian ialah dalam negara Islam Madinah ialah untuk menghormati kepercayaan mereka, mempertahankan dari segala bentuk ancaman dan menjadikan mereka satu masyarakat Madinah yang akan mempertahankan setiap inci buminya. Rasulullah SAW Rasulullah SAW mempunyai jiran di kalangan ahli kitab yang dilayan baik oleh baginda, dengan baginda memberikan hadiah kepada mereka. Begitu juga mereka menghargai Nabi Muhammad SAW dengan memberikan hadiah kepada Nabi juga. Saling bertukar-tukar hadiah. Inilah sebenarnya antara budaya yang ada di Malaysia yang patut kita lanjutkan dan kita buat dengan baiklah. Yang sebagaimana yang telah pun dilakukan oleh Nabi bersama dengan jiran-jiran dia yang bukan Islam. Bukanlah penghinaan, ugutan, serta menimbulkan bibit-bibit kebencian kepada penganut agama lain. Dan ini merupakan suatu yang dicela oleh Al-Quran kerana boleh mencetuskan permusuhan dan kebencian yang pasti tidak menguntungkan siapa-siapa. Apatah lagi kalau kita lihat di negara Malaysia ini, apa gunanya kita menghina, mengugut, membenci sesama kaum yang ada di Malaysia, kerana ini akan menimbulkan permusuhan yang akhirnya tidak membawa kebaikan kepada negara kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 108 yang bermaksud, dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang selain daripada Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Maknanya Allah di sini, apatah lagi kita ingin mencerca manusia itu pun Allah, maknanya kita nak mencerca Tuhan yang mereka sembah pun Allah larang. Apatah lagi kalau kita mencerca kepada tubuh badan orang itu sendiri. Yang ini sangat mendalam maknanya, bahawa maknanya sedangkan Tuhan yang mereka sembah yang berbeza dengan kita pun kita dilarang untuk mencerca, apatah lagi tubuh badan ataupun bangsa yang berbeza dengan kita itu sekalipun. Kemudian saya suka juga berkongsi tentang satu hadis daripada riwayat oleh Ahmad Al-Bazar dan juga Al-Hakim, yang disahihkan oleh Al-Hakim itu sendiri, yang bersumberkan daripada Abdullah bin Az-Zubair bahawa Siti Qatilah, isteri Abu Bakar yang diceraikan pada zaman jahiliyah, telah datang untuk berjumpa kepada anaknya, iaitu Asma bin Abu Bakar. Dia datang, Siti Qatilah ni dia datang nak berjumpa dengan anak dia. Anak dia hasil perkahwinan dengan Saidina Abu Bakar yang telah diceraikan zaman jahiliyah. Maknanya Siti Qatilah ni bukan Islam. Dia ingin berjumpa dengan anak dia. Dia ingin membawa hadiah kepada anak dia, Asma ni. Tetapi Asma menolak pemberian itu. Bahkan dia tidak memperkenalkan ibu dia untuk masuk ke rumah. Setelah itu diutuskan
seorang kepada Aisyah dan menanyakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah memerintahkan supaya untuk menerima kehadiran ibu dia, walaupun ibunya Siti Qatilah itu bukan Islam, dan menerima bingkisan hadiah tersebut. Dan ini adalah sebab kenapa turunnya ayat ke-8 surah Al-Mumtahanah yang bermaksud Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dengan orang bukan Islam, selagi mereka tidak mencerca agama kita. Dan itulah yang kita perlu pahami, bahawa Islam itu sebenarnya memberikan satu contoh yang sangat baik, mengajar umatnya sebagai sesama manusia kita mesti berkasih sayang, menerima keadaan manusia tersebut dan tidak menimbulkan kebencian sesama kita. Dalam surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutuskan kamu sebagai saksi terhadap umatmu dan membawa berita gembira kepada orang yang beriman dan memberi amaran kepada orang yang engkar, dan juga sebagai penyuruh umat manusia seluruhnya kepada agama Allah dengan taufik yang diberinya dan sebagai lampu yang menerangi. Dan ini jelas bahawa kita ini mempunyai peranan. Peranan kita sebagai seorang Islam adalah menyuruh manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi tidak pernah memaksa orang bukan Islam untuk menerima Islam. Tidak pernah. La ikraha fid din. Ini jelas bahawa Nabi, walaupun di Madinah itu ramai orang bukan Islam, tetapi tidak ada bukti dalam sejarah Islam, tidak ada bukti dalam sejarah menunjukkan bahawa Nabi pernah memaksa siapa-siapa untuk menganut Islam. Orang bukan Islam diberikan hak untuk mengamalkan agama mereka, malah tempat ibadat mereka tidak diganggu dan mereka bebas untuk menjalankan ibadat mereka. Nabi SAW memandang berat terhadap mereka yang menyakiti orang bukan Islam. Ini pun ada satu hadis yang cukup power ni. Sebab Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, sesiapa yang menzalimi orang bukan Islam, yang diikat perjanjiannya setia kepada kerajaan Islam, atau mengurangkan haknya, atau membebankannya di luar keupayaannya, atau diambil sedikit daripada haknya tanpa kebenarannya, maka aku akan menjadi pembela pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Maknanya di sini bahawa orang Islam, kita tidak boleh menzalimi orang yang bukan Islam. Dalam konteks negara kita, kita lihat orang yang bukan Islam adalah warga negara Malaysia. Maknanya mereka taat kepada negara kita dan mereka berhak untuk diberikan hak mereka, dan kita tidak boleh bersikap zalim, sikap tidak adil kepada mereka. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Nabi yang perlu kita contohi supaya kita dapat hidup aman damai, sempurna di negara yang kita cintai ini, insya-Allah. InsyaAllah. Terbaik itu panduan yang Prof kongsikan tadi lah, macam mana kita belajar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatukan dan juga supaya dapat hidup aman damai. Itu 1400 tahun dulu kan Prof kan. Sekarang ni masih relevan untuk kita laksanakan dan amalkan. Mungkin ada antara sahabat-sahabat pendengar kita pun mungkin ada yang berjiran tetangga dengan sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, tapi dia punya rapat akrab tu ngam tu memang terbaik lah, power macam lah kan macam Prof sebutkan tadi kan, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat pun kalau ada nak kongsikan pengalaman anda macam mana menyantuni sahabat-sahabat yang bukan Islam kita tapi tetap dapat hidup aman damai, boleh kongsikan juga. Kalau ada soalan pun boleh ajukan kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Taufik pada pagi ini, yang kita ceritakan tentang kemurnian Islam, macam mana Islam anjurkan kita untuk hidup saling hormat menghormati dalam masyarakat majmuk. Ya, ada sikit perkongsian daripada sahabat kita di WhatsApp ni, katanya kami sekeluarga bersama untuk street dakwah, anak-anak suka dan juga seronok, tapi tak ada kekuatan lagi untuk menceritakan tentang kebenaran Islam sebab tak mahu menyinggung
menyinggung perasaan kawan-kawan. Dan kami juga pernah ikut satu program yang menyantuni gelandangan yang menyantuni mualaf, suka bersahabat dengan rakan-rakan yang berbangsa Cina, Iban, India dan lain-lain. Mereka sangat kuat berdakwah, menyampaikan tentang kebenaran Islam yang sudah bagi mereka yang sudah pun memeluk Islam. Jadi tanya kepada mereka lah. Kejap lagi Prof, mungkin kita nak kongsi, nak belajar secara kadang-kadang Kampian bukan mudah juga untuk kita ceritakan kebenaran sebab kita takut hilang kawan. Sebenarnya mereka bersedia dan sangat minat untuk mengetahui Islam. Kita je penakut. Kejap lagi Prof kena ajar kita orang ni macam mana agaknya nak buang rasa takut tu. Dan kalau boleh kita dapat dalam masa yang sama berdakwah mungkin. Lepas tu kita menyantuni sahabat-sahabat yang lain dalam masyarakat majmuk. Ya Prof ya, insyaAllah. Baik, kita akan berehat kejap. Kita akan kembali sebentar lagi untuk Minda Islam di Warna Pagi. IKIM, Inspirasi Info Dia. Islam. Susah cari seluar yang selesa? Ya. Seluar yang sopan? Ya. Seluar muslimah? Ya. Cacas jual seluar. Banyak saiz dan gaya. CAS Cacas. Pilihan nombor 1 Malaysia. Jom tengok FB atau IG Cacas. CACAS. Website cacas.com.my. Butik-butik Cacas, dropship Cacas atau 013-795-5874. 013-795-5874. Buku baharu terbitan IKIM bertajuk Ahmad Ibrahim, Sasiah Pemikiran, Sumbangan dan Ilmiah, mengisahkan kehidupan almarhum Profesor Ahmad bin Muhammad Ibrahim yang berkredibiliti, prolifik dan hebat dalam dunia perendangan Islam di Malaysia. Sumbangan ilmiah almarhum telah dibincangkan dalam pelbagai sudut termasuk perbandingan pemikiran, keuangan dan perbankan, takaful, undang-undang murtad, keluarga, komersial, jenayah syariah dan wakaf. Hasil tulisan termasuk anak beliau sendiri, rakan-rakan seperjuangan dan bekas pelajar beliau yang amat mengenali kepribadian dan mengagumi pemikiran almarhum. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03 6204 6389 atau 03 6204 6388. Dapatkan sekarang. Di dalam Islam ada yang dikatakan sebagai hasan dan ada yang dikatakan sebagai ahsan. Hasan itu baik, ahsan itu lebih baik. Dan ada yang dikatakan sebagai fadlun, lebih, dan ada yang dikatakan sebagai afdal, lebih baik. Itulah yang disebutkan sebagai value added di dalam Islam. Demikian di dalam pekerjaan. Pekerjaan supaya ia bernilai ibadah dan mendapat ganjaran yang sempurna bukan hanya dilakukan dengan sambil lewa tetapi melakukannya dengan penuh kesungguhan dan dedikasi, penuh apa yang dituntut dalam melakukannya. Sebab itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah sangat mencintai seseorang kamu yang apabila dia melakukan sesuatu pekerjaan, dia melakukan dengan itqan. Itqan bermaksud satu ikhlas, yang kedua melakukan dengan sepenuh baik dan sehabis cemerlang yang mungkin. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pian dan juga Hazwan masih lagi bersama anda untuk Warna Pagi. Dah 9:08 pagi Jumaat hari ini kita ada Minda Islam dengan tajuk Kemurnian Islam dalam Masyarakat Majmuk bersama dengan Profesor Datuk Dr. Taufik Yap pagi ini ya. Dan ramai yang tulis komen Prof ya di Facebook kita. Rindu lama tak jumpa Prof. Apa nama? Alah, terputus pula lain kita. Baru cakap rindu terus terputus. Kenapa ya? Tapi tak apa-apa. Kita cuba hubungi balik yang berbahagia Prof. Datuk Dr. Taufik Yap pagi ini untuk Minda Islam kita. Yang mana menarik tajuk kita sebab ramai juga sahabat kita yang mungkin macam kita sebut tadi lah, berjiran tetangga dengan sahabat-sahabat kita yang bukan beragama Islam. Tapi ada yang siap boleh borak-borak bahasa Mandarin, bahasa Tamil, lepas tu punya baik dengan ahli keluarganya sebagai macam boleh jadi macam akrab lah macam tu kan. Jadi itu yang kita nak sambung pagi ni Prof. Sebelum tu ramai yang kata rindu dengan Prof, lama tak nampak kat TV.
Terima kasih. Alhamdulillah. Kan? Mungkin sebab kita pun maklum yang Prof juga tanggungjawabnya besar sebagai Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah dan juga turut menjadi ahli lembaga pengarah IKIM. Jadi kita doakanlah semoga Allah mudahkan urusannya, Prof. Jom kita sambung macam mana secara praktikal kami nak belajar macam mana nak menyantuni sahabat-sahabat yang bukan Islam, Prof. Silakan, Prof. Okay, baik. Terima kasih. Kalau kita lihat kepada syariat Islam itu sendiri, syariat Islam itu sangat dinamik sebenarnya dan berdaya saing. Syariat Islam itu sesuai sepanjang zaman dan juga sesuai mengikut mana-mana tempat. Sementara fiqh Islam pun merupakan satu ijtihad dalam mentafsirkan nas syarak itu sendiri. Dan Islam itu boleh disesuaikan mengikut keadaan zaman kerana fiqh itu sendiri adalah sangat dinamik sebagaimana saya sebutkan tadi dan bersesuaian dengan uruf di tempat masing-masing. Dia ada beberapa prinsip dalam kita berhubung interaksi sesama manusia, khususnya manusia dalam berbilang kaum ini. Pertamanya yang tidak boleh kita tinggalkan ialah kita mesti bertoleransi di antara sesama kita. Sebab Islam itu adalah satu agama yang cukup bertoleransi. Toleransi ini dari segi zahir ialah kita berinteraksi dengan non-Muslim. Atau yang tidak sama dengan kita. Ia sampai ke tahap di mana toleransi persoalan akidah itu tidak memaksa masyarakat bukan Islam untuk tidak beriman dengan Islam. Tetapi dalam keadaan itu, kita boleh lagi berhubung dengan mereka walaupun kita mempunyai sembahan yang berbeza. Dan mereka bebas untuk mengamalkan fahaman dan amalan mereka itu sendiri. Yang penting ialah bagi yang kita Islam, kita mestilah memberikan contoh, menunjukkan kebenaran Islam itu sendiri. Sebagaimana dalam surah An-Nahl 125, serulah ke jalan Tuhan kamu dengan hikmah, nasihat yang baik. Dan kalau berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Inilah Allah minta kita supaya kita mesti ada kebijaksanaan. Tidak mencemooh, mencela kerana mereka ini sebab dia ni kencing tak basuh, berak tak basuh. Lepas tu depa ni peluk anjing, minum arak, tu macam-macam makanan hal tak halal. Itu hak mereka. Itu mereka boleh lakukan. Tetapi kita tahu apa yang kita boleh lakukan. Kita tahu apa yang kita boleh buat dan apa yang kita tak buat. Okay? Sebab itulah kalau kita ingin berbaik-baik, mempunyai tahap toleransi yang baik, yang pertama kita lihat kepada persamaan. Sesama manusia. Jangan lihat ke perbezaan. Memang dah berbeza dah. Allah telah sebutkan awal-awal tadi. Kita ni memang berbeza. Tak sama pun di antara satu sama. Tetapi di dalam perbezaan itu ada banyak persamaan. Saya suka ambil contoh kuih tau. Sebab itu makanan merupakan sesuatu yang menyeronokkan. Kan? Contoh saya pun seronok. Contoh kita ambil contoh dodol bagi masyarakat Melayu. Di kalangan masyarakat Cina ada nian kau, iaitu kuih bakul. Pernah tak tengok kuih bakul? Pernah. Atau makan kuih bakul pernah tak? Pernah rasa pernah. Saya tak pernah. Saya kuih bulan. Kuih bulan. Bukan lain. Oh, lain eh? Kuih bakul kuih bulan. Okay. Lain. Itu kuih bulan lain. Kuih bakul lain. Kalau kuih bulan dengan dodol lain. Kan totally different. Tetapi saya pernah cerita dalam Islam agamaku macam mana buat kuih bakul itu. Resepi dia. Dan kuih bakul itu sama lebih kurang dengan kuih dodol itu sendiri. Sebab apa? Dari segi bahan nak masak itu sama. Dia mesti tepung pulut. Begitu juga dodol dan kuih bakul itu. Tetapi cara masak itu berbeza. Satu mesti dikacau dengan periuk kan. Kalau dodol dikacau lama kan. Begitu juga kalau ngenkau atau kuih bakul itu kena dikukus. Kukus. Cara masak dikukus. Begitu lama, 8 jam. Dodol pun kena kacau dekat 8 jam ataupun lebih. Dan tekstur dia lebih kurang sama. Dia lihat-lihat macam tu juga. Sama dengan dodol begitu. Dia pun manis juga. Begitu juga ada makanan yang lebih kurang sama di antara Cina dan juga
saya ambil contoh Cina lah sebab saya Cina kan. Saya melihat kepersamaan. Contoh satu lagi ialah kuih ketupat. Ketupat bagi orang utara ataupun orang pantai timur, dia buat daripada pulut tu kan. Pulut, okey. Kalau di belah selatan dia ketupat nasi. Ketupat ini cuma dia dibungkus dengan daun yang berbeza. Kalau utara dia pakai daun palas. Tetapi kalau Cina pula dia pakai daun buluh. Tetapi dalam dia pulut juga. Sama-sama. Saya kata di ketupat Cina lah. Ataupun di kalangan Cina dipanggil sebagai bakcang. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi ancaman seperti mana saya sebutkan tadi. Siapa yang kita menzalimi orang-orang yang rakyat bukan Islam, maka Nabi akan membela mereka di akhirat kelak. Dan dalam hal ini seperti mana saya sebutkan tadi, di konteks Malaysia, sesama kita manusia haruslah kita melihat bahawa kita adalah tetap manusia yang mana dilahirkan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sikap toleransi yang kita tunjukkan yang seperti mana yang telah saya sebutkan itu bukannya satu tanda kelemahan umat Islam sebenarnya. Malah ada segelintir umat Islam yang bersikap kasar, biadab dan sombong dengan bukan Islam. Dan ini ataupun menghalang mereka daripada menyembah Tuhan mereka, dan itu merupakan satu perbuatan yang tidak baik dari segi Islam itu sendiri. Dan sejarah pembukaan Mesir oleh Amr al-As, seorang sahabat Nabi SAW, kalau kita ikut kisah ni, kisah Amr al-As ini satu kisah yang sangat besar, seorang sahabat yang besar. Dia dialu-alukan oleh masyarakat Mesir walaupun mereka golongan bukan Islam. Ini kerana sikap toleransi yang diamalkan oleh generasi awal Islam itu terbukti sehingga kan orang Islam dapat diterima baik oleh bukan Islam walaupun di negara yang berbeza. So Umar Al-Khattab sering mewasiatkan governor dan juga panglima perangnya agar menjaga golongan bukan Muslim. Antaranya tidak boleh dipaksa menerima Islam, gereja tidak boleh dimusnahkan, dan mengembalikan jawatan keagamaan kepada padri mereka dan sebagainya. Ini merupakan satu bukti toleransi yang diajar oleh Islam dan terbukti oleh Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi itu sendiri. Dan saya tak suka bagi contoh lah. Contoh kadang-kadang ada majlis kemasyarakatan yang dianjurkan, tapi buat masa ini tak boleh lah ya. Sekarang duduk di rumah masing-masing. Kalau tak ada benda, yang penting di luar jangan keluar. Tetapi dalam keadaan yang normal, yang sebelum ini, sekiranya adalah majlis, katakan jiran kita buat happy birthday untuk anak dia, patutlah kita hadir. Ataupun tahun baru Cina dia ajak kita datang rumah, boleh tak kita hadir? Kita harus. Hukumnya harus untuk kita hadir dalam majlis. Apatah lagi kalau program itu bersifat kemasyarakatan yang tidak ada kaitan dengan agama. Mereka itu sekalipun. Kadang-kadang kalau ada berlaku kematian, kita boleh melawat jenazah mereka. Dan kita lihat sambil itu kita iringkan ucapan contohnya takziah kepada mereka. Kita bersimpati dengan mereka dengan musibah yang dihadapi, dan kita memberikan sedikit tanda, mungkin duit ringgit sebagai tanda kita bersimpati mereka. Kemudian kalau contohnya kalau birthday party, kalau dia buat pun, kita datang, kita bawa hadiah, anak dia seronok, anak kita pun seronok, bapa dia seronok, mak dia pun seronok. Dan inilah yang mengikatkan, keseronokan itu yang mengikatkan. Saling faham, memahami, dan kita cuba memahami budaya dan culture, budaya dan juga kepercayaan masing-masing. Kita tidak mencemuh cara mereka merayakan perayaan mereka. Kita dapat meraihkan bersama mereka. Sebab apa? Kita adalah diminta untuk berbuat adil terhadap mereka.
dan menahan diri kita daripada mengganggu mereka. Sabda Rasulullah SAW dalam satu hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala seperti pahala pelakunya. Dan di sini tidak dikhususkan kepada orang yang Islam semata-mata untuk kita melakukan kebaikan. Kita boleh melakukan kebaikan dengan semua manusia. Sama ada dia percaya dia sama agama kita ataupun tidak, sama ada mereka mempunyai budaya yang sama kita ataupun tidak. Kerana setiap kebaikan yang kita lakukan itu pastinya ada pahala. Dan jangan kita persoalkan pahala itu dapat banyak ke tak banyak. Kerana itu bukan kerja kita sebagai manusia. Itu kerja Allah. Yang paling penting yang kita buat kebaikan untuk semua manusia. Dan juga kadang-kadang kita perlu juga mengutamakan perkara yang lebih utamalah. Menjaga hubungan antara kita itu adalah sangat penting. Sangat penting. Dan kita tidaklah membawa benda-benda yang cukup khilaf, yang ranting dalam membentuk hubungan kita itu sendiri. Contohnya, khilaf di masyarakat kita, umat Islam dilihat sebagai tidak maju kerana asyik membincang perkara kecil. Sebab benda-benda khilaf ni kadang-kadang kita bincang sampai macam dia perkara pokok, sehingga kan ia menghalang kita dari menjalankan usaha untuk menyampaikan Islam itu sendiri. Contohnya, contohnya dalam masyarakat yang itu anjing, contohnya lah. Kita ada anjing, kita tak boleh pergi rumah dia, betul. Okey? Tetapi bukan bermakna kita langsung tak boleh pergi. Okey. Alamak. Langsung tak lepi tu terus berhenti. Jangan tak pi, boleh pi. Aku tak payah pulang rumah dia ada anjing. Tapi kalau saya rasa kalau dia memahami kita, bahawa kita nak mengelakkan anjing, dia akan suruh anjing dia masuk dalam bilik ataupun dia kurungkan dia, kan? Supaya tak ganggu kita. Ini menunjukkan saling faham memahami di antara kita. Mereka tahu budaya kita macam mana dan kita tahu budaya kita, dan jangan perkara ini menghalang daripada kita untuk berteruskan hubungan yang baik antara kita. Saya pernahlah berurusan dengan mereka yang meletakkan masalah ini sebagai satu masalah yang mana sehinggakan Islam itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang begitu sehingga kan kita lihat Islam itu, orang yang bukan Islam nampak kita macam susah. Walhal Islam tidak menyusahkan kita sebab kita terlalu rigid. Terlalu rigid dengan fahaman Islam itu sendiri. Dan kita tidak tahu bagaimana dinamiknya fiqh itu sendiri. Kalau kita memahami dinamiknya Islam, dinamiknya fiqh itu sendiri, maka kita lihat bagaimana mudahnya Islam itu dalam kita menghadapi suasana atau keadaan yang ketika itu sendiri. Sebagaimana saya nak ceritalah satu kisah yang mana berlaku pada seorang hamba Allah yang mana dia ingin mengetahui tentang Islam. Tetapi apabila dia mengatakan bahawa di dalam rumah dia ada anjing, langsung kita macam memutuskan hubungan dengan dia, dan langsung bila kita memutuskan hubungan dengan dia dan menjadikan kita tidak dapat berinteraksi dengan mereka, dan akhirnya kebaikan Islam tidak dapat disampaikan. Dan kita meletakkan syarat bahawa kalau kita ingin mendengar Islam, kita mesti bersihkan daripada segala-gala yang daripada yang haram dalam Islam. Tidak sedemikian rupa. Sebab apa? Kalau kita masuk bilik yang gelap, kita nak pasang lampu, memang bila kita pasang lampu terus terang. Tetapi manusia tidak sedemikian rupa. Manusia tidak boleh berubah sedemikian rupa kerana kalau kita lihat contohnya, minum arak itu sendiri di kalangan orang Islam ketika awal-awal Islam. Kan Nabi berada di Mekah dan juga berada di Madinah, kan?
hukum haramnya minum arak itu ketika orang Islam di Mekah itu belum turun lagi larangan tersebut. Larangan itu hanya turun ketika di Madinah. Apakah ketika orang Islam di Mekah itu tidak minum arak? Dia minum, tetapi syariat belum turun lagi. Dan hanya diturunkan ketika umat Islam kuat dari segi akidahnya. Akidah dia maknanya akidah itu telah diperkuatkan di Mekah, dan apabila sampai ke Madinah, maka ayat-ayat Quran yang berbentuk muamalat kepada manusia barulah diturunkan. Sementara di Mekah kebanyakan ayat-ayat adalah berhubung dengan akidah Islam itu sendiri. Dan ini kita lihat bahawa menjadi perkara paling penting supaya kita tidak melihat Islam itu sesuatu yang terlalu rigid, yang tidak berkembang. Sedangkan Islam itu berkembang mengikut zaman dan sesuai sepanjang zaman dan boleh diamalkan sepanjang zaman. Dan tidak begitu rigid seperti mana kefahaman orang Islam itu sendirilah. Baik. Sebab tu kita kadang-kadang dengar juga ada orang menyebut, Prof, dia kata Islam is perfect but I'm not. If I make mistake, don't blame Islam but blame me. Maknanya Islam tu sempurna. Exactly. Sebab manusia itu bersifat pelupa, bersifat dia boleh berlaku buat silap. Kita pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terbaik. We are not perfect. Kan? Yes, betul. Jangan kerana kita rasa kita perfect, maka kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Nah, this is not good actually. Ada sikap pemaaf itu merupakan sifat Nabi. Sebab itu toleransi itu, Nabi tidak mendendam dengan orang yang buat jahat kepada dia. Rasulullah tak balas pun apa kejahatan yang dibuat orang lain dengan kejahatan, tapi dibalas dengan senyuman, kebaikan dan subhanallah dengan akhlak yang sangat mulia. Dan ini dikatakan akhlak itu dan kebaikan yang Rasulullah tunjukkan itu menyebabkan orang kasih kepada Nabi walaupun dia ni bukan Islam. Dan akhirnya apabila kebaikan itu masuk ke dalam jiwa hati kita, maka mereka kasih kepada Nabi dan mereka menerima tauhid itu sebagai pegangan hidup dia. Begitu indahnya Islam apabila kita memahami bahawa toleransi atau tasamuh itu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam di negara yang mana komposisi penduduknya adalah berbagai kaum, majmuk dan perbezaan yang besar itu sendiri. Baik, insya-Allah. Baik Prof, kita pun dah sampai ke penghujung dalam kita duk khusyuk dengar perkongsian Prof, pengalaman, ada cerita dan sebagainya. Mungkin di hujung ni sedikit kesimpulan lah untuk kami semua dan mungkin nasihat kepada kita semua lah Prof, supaya dapat kita saksi dan tunjukkan kemurnian Islam tu dalam masyarakat majmuk kita di Malaysia khususnya. Prof, silakan. InsyaAllah, Alhamdulillah, cepat betul masa berlalu dan nak habis dah ya. Pencelik. So, kita kata tadi bahawa Nabi itu sebagai contoh yang terbaik untuk kita. Dan itulah idola, itulah yang mesti kita ikut sebagai seorang Islam. Masyarakat bukan Islam, mereka tidak melihat Islam itu dari sumber asalnya, yakni Al-Quran ataupun hadis. Gambaran Islam akan dinilai melalui individu manusia dan juga masyarakat Muslim. Bagaimana orang Islam itu behave, bagaimana orang Islam itu menunjukkan akhlak mereka, dan itulah akhlak Islam itu sendiri. Sebab itulah amat penting bagi kita Islam ini menunjukkan akhlak yang terbaik, dan akhlak yang terbaik itu menjadi cerminan kita bahawa Islam itu adalah agama yang cantik. Sayangnya, gambaran kebanyakan individu Islam itu tidak mencerminkan Islam yang sebenar. Itu yang paling sedihnya. Laporan tentang penagihan dada, kes curi, ragut, penipuan dan sebagainya banyak berlaku pada individu yang mengaku sebagai Islam. Dan inilah kita kena mengubah sikap kita, mengubah cara hidup kita, dan sekiranya
kita mengamalkan keseluruhan Islam dalam kehidupan kita dan menjadi seorang Islam yang terbaik, insya-Allah kita akan menjadi cerminan Islam kepada orang yang melihat kita. Ya, betul. Sebab masyarakat Muslim sepatutnya menjadi khair ummah yang terbaik, iaitu ummah yang terbaik yang dapat menjadi contoh kepada masyarakat keseluruhnya dan membawa Islam itu kepada seluruhnya, insya-Allah. Itulah pesanan saya, dan manusia yang terbaik ialah manusia yang sentiasa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Itu pesanan saya, dan insya-Allah secara tak langsung kita akan menunjukkan bahawa Islam ini sebenarnya adalah cantik, Islam ini membawa rahmah, Islam ini menunjukkan kasih sayang kepada sesama manusia. Baik, insya-Allah. Ini rasa memang tak cukup masa, kurang sejam kita berkongsi ini. Ramai yang request kata boleh tak bawa Prof sebulan sekali. Hayo. Akan dipertimbangkan nanti, insya-Allah. Boleh. Sebab ramai yang rindu Prof Taufik dalam segmen Islam Agamaku kan. Insya-Allah nanti Prof, hari ini saja pun kita harap dapat manfaat yang terbaik daripada perkongsian kita, dan terima kasih banyak-banyak Prof sudi luangkan masa bersama sahabat pendengar Radio IKIM. Moga-moga selamat selalu, sihat walafiat selalu Prof, insya-Allah ya. Insya-Allah. Terima kasih Bian dengan Azwan. Sama-sama, Prof. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia perkongsian kita untuk pagi ini, Minda Islam. Terima kasih sahabat yang mendengar dan menonton juga di Facebook Live kita. Ya, betul. Dan kita nak berehat kejap. Kita akan kembali selepas ini menerusi Hebahan. Kita ada bincang niaga prihatin edisi ekstra, dan kita akan bersama rakan-rakan dari TV Al Hijrah ya. Sebentar saja lagi. Dan terus setia dengan Warna Pagi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.